TV KPM. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu, ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini, ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami. Dan kami merayu kepadamu, ya Allah, kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Didik TV KPM. Sinar mentari tampak cemerlang menyala mewarna alam semesta. Pahlawan tempatan terus dijulang, berani pertahan negara tercinta. Berbudi bahasa amalan mulia, apa yang salah perlu ditegur. Semangat patriotik perlu dijiwai dengan penuh rasa bersyukur. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, pengacara anda. Hari ini merupakan hari yang sangat-sangat istimewa kerana pagi-pagi kita dah dengar pantun yang dibacakan oleh guru kita sebentar tadi dan Nisa pun cubalah walaupun pantun Nisa tadi ada sedikit kesalahan di mana ayat pertama tidak sama pula dengan ayat ketiga. Baiklah, itu yang kita akan belajar di lain masa nanti. Hari ini sejarah adalah mata pelajaran kita, tetapi sebelum kita pergi kepada topik dan memperkenalkan siapa guru yang bersama dengan kita pada hari ini, Nisa nak ingatkan mengenai penjagaan ataupun pematuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan, ya adik-adik. Walaupun adik-adik telah kembali ke sekolah atau bakal kembali ke sekolah atau secara amnya kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan lupa kekal menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19. Jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana saja
saja anda berada, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dan kerap cuci tangan serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, pantun yang telah dialunkan ataupun dibacakan sebentar tadi ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Cikgu Hasfalilah Hasan dari SK Bukit Sentosa Rawang yang merupakan guru mata pelajaran sejarah. Hari ini cikgu, topik kita adalah bangkit berjuang penjajah ditentang. Betul, Wah, Nisa. bersemangat patriotik Ya, kita sangat pada hari ini. bersemangat. Cikgu sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan ke sini pada hari ini? Okey? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah dilancarkan. dipermudahkan. Jadi cikgu, saya tengok banyaknya buku-buku yang ada di hadapan kita. Dah rasa macam perpustakaan ya cikgu ya. Saya nak tanya mengenai buku-buku ini, tetapi sebelum itu jom Nisa nak tunjukkan sekiranya kita berada di dalam kawasan yang telah pun selamat, kita jaga jarak sosialnya, kita dah sanitasi tangan kita dan sebagainya. Kalau nak buka mask silakan cikgu. Kalau nak buka mask, jangan lupa untuk simpan topeng muka anda, pelitup muka anda dengan baik di bekas yang sepatutnya lah, supaya kita dapat menggunakannya semula sekiranya ia masih bersih. Macam cikgu ada poket plastik, saya ada bekas plastik di hadapan saya ini untuk saya simpan kembali saya punya mask ini. Sekiranya mask adik-adik telah kotor, jangan ulang pakai, bawa pelitup muka lebih jika perlu, itu lebih baik ya, dan jangan menggunakannya melebihi 8 jam penggunaan. Baiklah cikgu, saya nak tanya mengenai buku-buku kita di hadapan kita pada hari ini. Ada yang mengenai askar, tentera pahlawan. Apa kena mengenai dengan topik kita pada hari ini cikgu? Ya, topik kita pada hari ini akan membincangkan tentang pahlawan tempatan, Pahlawan tempatan yang pernah berjuang untuk menentang penjajahan di tanah air kita. Ya. Dan selain itu juga kita akan lihat sebab penentangan serta peristiwa penentangan yang telah tercetus akibat daripada kebangkitan pahlawan tadi. Ya, kalau saya ingat kembali masa saya belajar dulu mungkin tingkatan 1 atau 2, tetapi mengikut silibus yang terbaru iaitu KSSM, tahun 5 dah belajar mengenai topik penentangan penjajah ni. Ya, betul, Sangat-sangat Nisa. menarik. Beruntung Ya, anak-anak ataupun adik-adik kita pada zaman sekarang ni ya. Jadi mereka yang berada di rumah jangan lupa untuk kekal fokus bersama kami selama 1 jam ini saja adik-adik. Sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota dan menyalin input-input yang Cikgu Hasfalilah akan kongsikan. Baiklah cikgu, kita ada video khas untuk episod kita pada kali ini di mana kita nak tanya adik-adik kita mengenai tokoh-tokoh pejuang. Adik-adik kita ni tahu atau tidak atau kenal atau tidak siapa tokoh pejuang kita? Jom kita saksikan. Saya ada terbaca tentang Don Said. Faktor kemenangan Don Said menentang British ialah penggunaan taktik gerila. Bantuan daripada Sungai Menanti, Sungai Ujong, Johor dan Muar. Pertolongan daripada pasukan bantuan ialah dari Rembau. Tapi ada tokoh lain kan? Nanti saya baca lagi. Baru-baru ini, saya menonton rancangan televisyen berkaitan Datuk Maharaja Lela. Beliau dan rakan-rakannya menentang British di Perak. Tetapi akhirnya, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur, Banda Induk dan Sepuntum dihukum gantung sampai mati. Kawan-kawan, Datuk Maharaja Lela merupakan simbol kepahlawanan orang Melayu. Ya, itu adik-adik kita berkongsi mengenai tokoh pejuang seperti yang pertama tadi. Dia bercakap mengenai Dol Said, cikgu. Ya, betul. Yang kedua, dia bercakap mengenai Datuk Maharaja Lela. Wah, nampaknya adik-adik kita telah membuat ulang kaji mengenai tokoh-tokoh pejuang tanah Melayu yang zaman dulu-dulu kita banyak belajar daripada buku sejarah. Dan kalau kita zaman sekarang ini kan cikgu ada akses kepada internet, boleh mendapatkan lebih banyak informasi mengenai tokoh-tokoh pejuang kita. Dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai tokoh-tokoh yang lain pula cikgu kan. Sebelum tu cikgu, saya rasa macam tak meriah je kalau kelas kita tak ada rakan-rakan. Saya nak panggil kawan-kawan saya, boleh cikgu? Oh, boleh Nisa, teruskan. Jom kita berkenalan. Kita mempersilakan adik-adik kita untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Hai adik-adik, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Adik-adik jangan lupa buka mikrofon tu ya. Kak Nisa nak ajak berbual sedikit, boleh? Okey, baiklah adik-adik, kalau nanti dah kembali ke sekolah ataupun adik-adik di sekolah nanti jangan lupa untuk mengamalkan norma baharu. Apabila adik-adik jumpa cikgu, letakkan tangan di dada dan ucapkan selamat pagi. Jom kita ucap selamat pagi kepada cikgu. Semua letak tangan di dada.
mengikuti norma baru di rusun sekolah. Assalamualaikum cikgu, selamat pagi. Selamat pagi semua. Buka mikrofon masing-masing. Selamat pagi. Wah, suka saya tengok adik-adik kita bersemangat masing-masing memakai baju sekolah walaupun pada hari Minggu. Ini semangat yang kita nak adik-adik dah sambung. Semangat ini insya-Allah esok hari Isnin dah ke sekolah. Baiklah, jom kita berkenalan dengan adik-adik. Boleh perkenalkan diri. Kita mulakan dengan adik Sorfina. Saya Sorfina Fatia Bukit dari SK Bukit Sentosa. Terima kasih. Seterusnya, Afan Haikal, silakan. Saya Afan Haikal bin Azri. Baik, terima kasih Afan. Ridaudin Haziq. Silakan, Haziq. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ridaudin Haziq dari SK Bukit Sentosa. Terima kasih. Seterusnya, rakan kita yang bernama Auni Fatini, silakan. Saya Nur Auni Fatini binti Nur Faisal dari SK Bukit Beruntung. Terima kasih. Kawan kita seterusnya, Rauf, silakan. Saya Muhammad Hamzah bin Anwar. Saya di sekolah di SK Bukit Sentosa. Terima kasih. Dan akhir sekali kita ada adik Farah ya tadi namanya. Farah Aisyah. Silakan. Saya Farah Aisyah bin Masyari dari SK Bukit Sentosa. Baiklah, itu dia kawan-kawan kita pada hari ini, cikgu yang akan bersama-sama dengan kita untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Topik mengenai bangkit berjuang penjajah ditentang. Ya. Dah macam bersajaklah pula bila kita sebut je unit patriotik ni, terus semangat. Betul, Nisa. muncul. Sangat bersemangat tajuk kita pada hari ini. Sangat bersemangat. Cikgu, apa kaitan topik kita, subjek kita pada hari ini iaitu sejarah dan bahasa Melayu? Ya, kita akan lihat selepas ini tokoh tempatan yang seperti yang saya terangkan sebentar tadi, sebab penentangan dan juga peristiwa penentangan. Seterusnya kita akan minta murid sama-sama membuat tugasan berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Saya tak sabar, saya sangat teruja dan saya harap adik-adik juga bersedia, semua bersedia ya. Kalau bersedia bagi Kak Nisa thumbs up. Semua bagi thumbs up dengan penuh senyuman. Terima kasih. Wah, maknanya semua dah bersedia. Diharapkan yang di rumah pun telah bersedia. Jadi sebelum tu cikgu, saya rasa saya nak kena minum air dulu, bersedia. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu. Kita jumpa selepas ini. Tok Gajah, Temenggong, Datuk Shah Bandar, Maharaja Perbejelai, orang kaya Cino dan orang kaya Temerloh ditawarkan allowance sebanyak $1,200 setahun. Berapakah allowance yang ditawarkan pada Datuk Bahamat? $840 setahun. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, bangkit berjuang penjajah ditentang merupakan topik kita pada hari ini. Diharapkan adik-adik kekal bersemangat dan kita juga perlu berjuang melawan COVID-19. Adik-adik jangan lupa untuk sanitasi tangan anda apabila perlu, apabila dah pegang macam-macam barang dekat sekolah atau di luar sana, sanitasi tangan agar kita kekal bebas daripada virus-virus yang datang menyerang. Hashtag kita jaga kita. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Lisa. Kalau sebentar tadi saya cuma maklumkan tajuk secara am, tapi kali ini kita pergi lebih terperinci tentang apa yang akan murid-murid di rumah juga murid-murid di talian akan belajar dalam kelas hari ini. Baiklah, kita akan melihat tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya, kita akan mengetahui sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya, kita melihat peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Selain itu juga, kelas hari ini, kita akan melihat kepentingan mempertahankan kedaulatan negara.
Baiklah, untuk kelas hari ini, cikgu minta murid-murid yang berada di rumah dan juga murid-murid yang berada di talian. Okey, baiklah, kamu semua bolehlah bersedia dengan buku teks sejarah tahun 5 yang cantik kuning berseri ni. Baik. Cikgu, sebelum kita pergi kepada mata pelajaran kita pada hari ini, kita ada video yang ingin dipertontonkan kepada adik-adik dan juga penonton di rumah. Jom kita saksikan video ini. Nama sebenar Rentap adalah Libau Anak Ningkan yang bermaksud penggoncang dunia. Beliau dilahirkan pada tahun 1800. Disebabkan sifat kepimpinan dan keberaniannya, Rentap telah diberi gelaran Raja Darat dalam kalangan orang Iban. Nama sebenar Datuk Bahaman adalah Abdul Rahman Imam Noh. Beliau dilantik sebagai pembesar Temerloh selepas kematian orang kaya Indra Segara dan sering dipanggil menghadap Sultan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negeri. Rentap tanah runtuh menua. Itu apa yang saya dapat daripada laman Sesawang, cikgu. Kata-kata semangat yang dilaungkan oleh tokoh pejuang kita iaitu Rentap. Ya, okey, baik. Cikgu nak tanya murid-murid di talian dan di rumah juga, kamu telah saksikan dua video tentang tokoh tempatan. Baik, siapa nak cuba jawab murid cikgu? Siapakah tokoh tempatan yang kamu saksikan sebentar tadi? Siapa nak jawab? Angkat Siapa tangan. nak jawab? Silakan Aziz. Rentap dan Datuk Bahaman. Rentap dan Datuk Bahaman. Rentap dan Datuk Bahaman. Okey, terima kasih Tahniah Haziq, betul ya. Video tadi memaparkan tentang Rentap dan Datuk Bahaman. Tetapi sebenarnya kita bukan ada dua orang tokoh sahaja, kita ada lebih daripada itu. Baiklah, cikgu minta murid di talian dan juga murid-murid di rumah, okey, sama-sama buka buku teks sejarah muka surat 58 dan 59. Apa yang adik-adik nampak di muka surat 58 dan 59? Siapa yang kamu nampak? Okey, namakan tokoh tempatan yang kamu nampak dalam muka surat tersebut. Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Cikgu dengar ramai murid di rumah nak cuba. Sofina nak cuba jawab, cikgu. Okey, Sofina. Silakan Sofina. Di Perak saya nampak Datuk Maharaja Lela, cikgu. Oh, Sofina nampak Datuk Maharaja Lela di Perak. Baik, orang lain? Ya. Kawan-kawan yang lain ada yang nak jawab? Cikgu Afan nak cuba, cikgu. Okay, Silakan teruskan. Afan. Saya nampak Tok Janggut dekat Kelantan. Tok Janggut. Tok Janggut di Kelantan. Ya. Ada Okey, lagi? orang lain? Siapa nak cuba? Saya Baik, Farah. Teruskan, Farah. Saya nampak Dul Said. Oh, Farah nampak Dul Said. Ya. Okey, baik. Seterusnya, siapa lagi nak cuba jawab? Tokoh mana lagi yang awak nampak dalam buku teks tu? Okey, Rauf. Saya nampak Mat Saleh di Sabah, cikgu. Okey, Mat Mat Saleh Saleh di Sabah. Di Sabah. Baik. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua murid cikgu sebab berjaya senaraikan tokoh tempatan yang pernah bangkit berjuang untuk menentang penjajah. Ya. Okey, baik. Kalau kita lihat di setiap negeri, hampir setiap negeri ya, Nisa, ada tokoh tempatan yang pernah bangkit untuk menentang penjajahan. Ya. Tetapi perjuangan mereka adalah bersifat setempat. Okey. Cikgu, perjuangan yang bersifat setempat itu apa? Okey, perjuangan mereka bersifat setempat, maknanya perjuangan mereka hanyalah tertumpu kepada kawasan pengaruh mereka dan hanya melibatkan penduduk di situ. Misalnya Dul Said, ya, yang Dul Said di Nanning. Okey, perjuangannya untuk mempertahankan kedaulatan Nanning sahaja dan kebangkitan rakyat di Nanning adalah untuk mempertahankan wilayah Nanning, tidak melibatkan wilayah yang lain seperti di negeri Terengganu, Perak maupun Kelantan. Baiklah, kita dah nampak tokoh-tokoh tempatan yang akan kita belajar hari ini. Kita ada Rentap dan Datuk Bahaman ini, Nisa. Okey, tetapi untuk permulaan hari ini, kita akan melihat Rentap dahulu. Okey, kenapa? Sebab sejarah berkait rapat dengan kronologi dan mengikut kronologi, sejarah kebangkitan Rentap berlaku lebih awal berbanding sejarah kebangkitan Datuk Bahaman di Pahang. Baik, cikgu nak tanya murid-murid cikgu di talian, apa yang kamu faham
faham tentang kronologi. Kongsikan dengan rakan-rakan di rumah dan juga Kak Nisa di studio. Mungkin Jom Kak Nisa dah nak lupa dengar. Siapa nak maksud kongsikan? kronologi. Cikgu, saya nak cuba boleh cikgu? Okey, silakan. Silakan. Kronologi ialah urutan masa dalam suatu peristiwa. Betul cikgu? Okey, betul. Betul. Haziq. Pandai Kronologi bermaksud urutan masa dalam sesuatu peristiwa. Okey, baiklah. Nisa kenal tak Rentap? Siapa Rentap? Saya tahu dia pahlawan di Sarawak, cikgu kan? Pahlawan di Sarawak. Okey. Ya. Adik-adik di rumah kenal tak siapa Rentap? Okey. Sebelum kita tahu cerita tentang Rentap, sebelum kita kenal apa peristiwa yang berlaku antara Rentap dan James Brooke, okey, baik kita kenal latar belakang Rentap serba sedikit. Pak kata orang Nisa, Ya. tak kenal maka tak cinta. Baik, murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan kepada rakan-rakan di rumah? Siapa Rentap yang kamu kenal? Jom Nisa nak dengar kisah mengenai Rentap. Siapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Okey, Afan, silakan. Silakan. Nama sebenar Rentap ialah Libau. Lama sebelah Rentap ialah Libau. Okey, Libau anak Lingkan. Okey, seterusnya siapa lagi nak cuba? Siapa Rentap yang kamu kenal? Siapa lagi? Cikgu, Rentap dia ketua orang Iban, cikgu. Okey, betul. Orang Okey, Iban. Rentap merupakan pemimpin orang Iban di Nangas Kerang. Baiklah, seterusnya kita akan lihat sebab yang mendorong kebangkitan Rentap di Sarawak, kan? Setiap yang berlaku mesti ada sebabnya. Ya. Mesti ada sesuatu yang telah mencetuskan kemarahan atau rasa tidak puas hati Rentap untuk bangkit bersama rakyat Sarawak bagi menentang pemerintahan James Brooke di Sarawak. Okey, baiklah murid cikgu, siapa nak bantu bagi tahu kawan-kawan di rumah apa yang kamu tahu tentang sebab yang mendorong kebangkitan Rentap di Sarawak? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Okey, Farah, Okey, teruskan. silakan Farah. Sebab penentangan Rentap, James Brooke telah menghapuskan penempatan orang Iban di Nangas Kerang. Okey, antara sebabnya ialah James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Nanga Skrang. Farah, cikgu nak tanya, apa maksud Nanga ya? Nanga tu bermaksud sungai dalam dialek Iban, cikgu. Okey, betul. Nanga bermaksud sungai dalam dialek Iban. Dan cikgu yakin murid-murid di rumah juga boleh nampak maksud Nanga di bahagian glosari yang terdapat di dalam buku teks tu yang bermaksud sungai dalam bahasa Iban. Baiklah, sebab yang seterusnya, siapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Ya, Rauf. Silakan Rauf. Sebab lain James Brooke anggap orang Iban sebagai lanun. Okey, betul. Antara sebab yang lain ialah apabila James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Baik, kedua-dua sebab inilah yang telah mendorong ke arah kebangkitan Rentap untuk menentang pemerintahan James Brooke di Sarawak. Baiklah, kita akan lihat seterusnya. Apakah peristiwa yang telah tercetus setelah bangkitnya Rentap bersama penduduk Sarawak bagi menentang James Brooke? Baiklah, untuk peristiwa penentangan, murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsi? Boleh jawab. Sofina nak cuba jawab Ya, cikgu. Sofina. Silakan. Rentap serang kubu Brooke dekat Nangas Kerang cikgu. Betul ya. Pada tahun 1853, Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke di Nangas Kerang. Seterusnya apa yang berlaku? Apakah tindak balas daripada James Brooke? Ada tak dia buat Dah apa-apa? kena serang tu dia buat apa pula ya? Siapa nak cuba? Saya nak cuba jawab Okey. cikgu. Okey, Afan. Balasan dari James Brooke ialah James Brooke membakar 20 buah rumah panjang orang Iban. Wow, okey, James Brooke membakar 20 buah rumah panjang di kawasan Rentap. Kalau satu rumah panjang pun dah ada ramai ahli keluarga, ramai penduduk, apatah lagi 20 buah rumah panjang. Sangat banyak ya. Okey, baik. Seterusnya apa tindakan James Brooke setelah dia bakar rumah panjang tu? Ada tak lagi? Auni nak jawab, cikgu. Ya, Auni. James Brooke, dia serang lagi Rentap dekat Sungai Lang, cikgu. James Brooke menyerang Rentap di Sungai Lang. Dan seterusnya, apa tindakan Rentap? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Cikgu, saya. Okey, Haziq. Silakan Haziq. Saya cikgu.
Rentap membina kubu di Bukit Sadok, cikgu. Okey, setelah James Brooke menyerang Rentap di Sungai Lang, maka Rentap pun berundur dan membina kubu di Bukit Sadok. Okey, seterusnya pada tahun 1861, James Brooke menyerang kubu Rentap dan akhirnya Rentap berundur ke Ulu Entabai. Baiklah, cikgu yakin murid-murid di rumah dan juga murid-murid di talian, kamu telah pun boleh melihat urutan peristiwa bagaimana penentangan yang Rentap lakukan di Sarawak. Dan cikgu yakin kamu boleh menggambarkan dalam pemikiran kamu bagaimana peristiwa ini berlaku. Dan seandainya kamu dapat membayangkan bagaimana peristiwa Rentap menyerang James Brooke dan James Brooke pula menyerang balas. Ya, James Brooke tidak berputus asa dan terus menerus membuat serang balas sehinggalah Rentap berundur ke Ulu Entabai. Dan kalau kamu dapat bayangkan itu, kamu sebenarnya telah menggunakan kemahiran pemikiran sejarah ini, Nisa, yang mana kemahiran pemikiran sejarah ini penting untuk seseorang murid memahami bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku. Ya, okey, baik. Cikgu. Kita lihat seterusnya. Silakan, cikgu. Okey, jom sama-sama kita kaji. Okey, murid-murid dekat rumah dan murid cikgu di talian. Okey, kita tengok peta yang menunjukkan lokasi kubu Rentap dan lokasi kubu James Brooke. Baik, cikgu nak tanya murid cikgu seorang. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu kedudukan kubu James Brooke? Di mana terletaknya? Saya. Ya, okey, Haziq, silakan. Saya nampak kubu James Brooke dekat dengan sungai, cikgu. Ya, kubu James Brooke berhampiran dengan sungai. Okey, pada pendapat Haziq, kenapa James Brooke bina kubu dia dekat sungai? Sebab sungai ada sumber air, cikgu. Sungai ada sumber air, betul. Selain daripada sumber air, sungai juga merupakan jalan utama perhubungan masyarakat pada zaman dulu. Baiklah. Cikgu, saya tengok adik-adik kita ni aktif menjawab. Angkat tangan, saya cikgu, saya kat sini jadi macam, alamak, saya nak kena ulang kaji lebih sikit. Dan diharapkan penonton di rumah, adik-adik di rumah pun turut sama aktif menjawab ataupun mengambil input daripada mata pelajaran kita setakat ini, cikgu. Saya rasa saya nak kena segarkan diri lah. Saya nak kena ikut adik-adik kita ni laju sama-sama belajar. Adik-adik di rumah pun jangan ke mana-mana, kita rehat dahulu. Kita jumpa selepas ini. Mengapakah James Brooke menghantar kapal Royalist dan diikuti dengan kapal perang HMS Diana untuk mengancam Sultan Brunei untuk mempercepatkan pengisytiharan beliau sebagai pemerintah Sarawak? Kembali ke Teras di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar mengenai Rentap, pahlawan dari Sarawak. Jom cikgu, kita nak ke tokoh yang seterusnya. Baik, tokoh seterusnya kita akan belajar tentang Datuk Bahaman. Baiklah, kita dah tahu tentang sebab kebangkitan Rentap di Sarawak. Kita lihat apa pula sebab yang mendorong kebangkitan Datuk Bahaman di Pahang. Baiklah, anak murid cikgu, siapa nak cuba bagi tahu kawan-kawan di talian di rumah apakah sebab siapa nak cuba Datuk Bahaman menentang British di Pahang? Siapa nak cuba? Ada. Afan? Ta'auni? Farah? Baiklah, antara sebab antara sebab kebangkitan Datuk Bahaman menentang British di Pahang ialah apabila Datuk Bahaman kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Dan antara sebab lain, Nisa, ialah apabila Datuk Bahaman menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Balai polis itu dibina oleh pihak British. Maka Lubuk Terua itu ialah kawasan Datuk Bahaman. Tentulah tindakan British itu mendatangkan rasa tidak puas hati Datuk Bahaman dan ini penduduk bermakna di sekitarnya. Tindakan British itu telah
mencabar kedaulatan. Kedaulatan beliau di kawasan beliau. Betul, Rubuk Teruk itu. Baiklah, seterusnya kita lihat bagaimana situasi apabila pengikut Datuk Bahaman berhadapan bertempur dengan askar British. Okey, kita patut kagum dengan semangat juang orang dulu yang mana mereka sangat bersemangat untuk mempertahankan tempat mereka daripada terus diceroboh British. Kita dapat lihat askar-askar British ada peralatan senjata. Betul. Mereka ada bilah-bilah pisau pedang dan sebagainya saja. Betul Nisa. Baiklah, kita pergi kepada peristiwa penentangan. Okey, siapa nak bantu bagi tahu kawan-kawan di rumah apa peristiwa yang tercetus setelah kebangkitan Datuk Bahaman untuk menentang British di Pahang? Siapa nak cuba? Okey, Farah. Silakan Farah. Orang Melayu lawan dengan askar British, cikgu. Okey, orang Melayu melawan askar British. Okey, seterusnya. Datuk Bahaman dia mengetuai serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Teruk. Baik, Rauf, teruskan. Datuk Bahaman serang British, cikgu. Okey, Datuk Bahaman. Lepas tu dia dapat menawan Lubuk Teruk. Oh, okey. Lepas tu apa yang berlaku? Oni sambung. Saya, cikgu. Ya, silakan Ami. Pada tahun 1892, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan, cikgu. Baik, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan dan seterusnya Datuk Bahaman menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Dan akhir sekali apa yang berlaku ialah Datuk Bahaman berundur ke Kelantan setelah British menawan semula Jeram Ampai. Baiklah, saya nak ucapkan tahniah dan puji murid-murid di talian Nisa sebab mereka benar-benar ikut betul-betul ikut cakap cikgu. Cikgu cakap ulang kaji topik akan kita pelajari hari ini dan hari ini telah terbukti mereka berjaya menjawab setiap persoalan betul-betul yang mengulang cikgu kaji. tanya. Yang di rumah pun jangan lupa ulang kaji buku teks sejarah tahun 5. Ya, betul. Tadi kita ada muka surat 58 dan 59 di mana di situ ada senarai tokoh-tokoh pejuang yang lain. Okey, betul Nisa. Baiklah, cikgu nak tanya murid di talian pada cuti sekolah yang dulu. Okey, yang dululah. Kalau yang tahun ni kita belum boleh lagi rentas negeri kan? Okey. Ada tak kamu pergi tempat yang mana di tempat itu kamu tahu maklumat tentang tokoh tempatan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Sofina. Okey, Sofina. Silakan Sofina. Masa cuti bersekolah yang lalu, mak ayah saya bawa saya pergi Sarawak. Mak ayah saya bawa pergi saya ke Museum Sarawak. Dekat sana ke cikgu, macam-macam info yang saya baca tentang rentap, cikgu. Oh, okey. Mak ayah Sofina bawa Sofina pergi museum dan Sofina tahu pasal rentap di situ. Sangat menarik. Ya, okey. Orang lain, ada tak lagi kamu pergi tempat yang kamu dapat info tentang tokoh tempatan kita? Saya. Ya, Rauf, silakan. Saya pula, cikgu. Saya tak pergi museum, tapi saya balik kampung kat Pahang. Akhi saya ada cerita tentang Datuk Bahaman. Wow, seronok Akhi cerita pasal Datuk Bahaman. Dapat kampungnya di Pahang. Kita jiran sama. ke? Tiba. Satu kampung dengan Kak Nisa mungkin. Sekampung, boleh semak balik. Mana tahu salah silah yang sama. Okey, baik, orang lain. Siapa nak kongsikan pengalaman kamu? Ada lagi? Farah, cikgu. Okey, Farah, teruskan. Silakan Farah. Macam saya kan cikgu, saya tengok dokumentari. Dekat dokumentari itu ada cerita tentang Datuk Maharaja Lela. Oh, Farah tahu tentang Datuk Maharaja Lela melalui dokumentari. Jadi Sofina tahu pasal rentap di Museum Sarawak. Kan? Yang Rauf dia tahu pasal Datuk Bahaman bila dia balik kampung, dia bercerita tentang Datuk Bahaman. Dan Farah tahu tentang Datuk Maharaja Lela melalui dokumentari. Tapi kan cerita yang kamu tahu tu hanya kamu saja tahu, kan? Apa kata kalau kamu kongsikan dengan kawan-kawan kamu? Cikgu yakin murid-murid cikgu di talian dan murid-murid cikgu di rumah, kamu mesti ramai kawan, kan? Ada kawan di Facebook, ada kawan di Instagram. Okey, jadi kamu kongsikan pengalaman kamu tahu tentang tokoh tempatan itu melalui surat. Penulisan surat. Lama dah tak tulis surat, cikgu. Bila kali terakhir Nisa tulis surat? Bila kali terakhir saya rasa adalah zaman-zaman sekolah dahulu. Rakan-rakan, rakan pena. Okey, baik. Kita akan membuat satu tugasan yang mana kita berhubung dengan kawan melalui surat. Ya, kita gunakan kertas dan pen. Dan kawan itu kamu boleh gelar dia sebagai sahabat pena. Ada tak sahabat pena? Ada? Siapa ada sahabat pena? Siapa nak jadi sahabat pena Nisa lepas ni?
Boleh bagi surat kat Kak Nisa. Okey, baik. Kita akan menulis surat sebagai tugasan hari ini. Dan minggu lepas kita ada belajar tentang surat kiriman. Ada 2 jenis surat kiriman. Baik, murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan jenis surat kiriman yang kamu belajar? Siapa tahu? Saya. Silakan Rauf. Surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi, cikgu. Okey, ada 2 jenis surat kiriman, iaitu surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Okey, tetapi jenis surat kiriman yang mana yang sesuai untuk kamu tulis nak bagi kawan ni? Nak kongsikan dengan sahabat pena kamu. Surat kiriman tidak rasmi, cikgu. Okey, betul. Surat kiriman tidak rasmi. Okey, baiklah. Dalam kelas Bahasa Melayu minggu lepas kita dah belajar tentang format surat kiriman tidak rasmi. Dan hari ini kita hanya akan semak sahaja format yang telah kita belajar. Baik, yang pertama mestilah ada alamat pengirim. Baik. Alamat pengirim. Mana kita tulis alamat kita, cikgu ya? Ya, betul. Alamat kita. Bukan alamat penerima. Okey, dalam sejarah tahun 4 yang kamu dah belajar tahun lepas, kamu dah belajar tentang butiran alamat. Okey, siapa nak bagi tahu cikgu apa perkara yang perlu ada dalam butiran alamat? Siapa tahu? Siapa nak cuba bagi tahu cikgu dan kawan-kawan apa butiran yang perlu ada ketika kamu menulis alamat? Farah? Okey, Farah, teruskan. Butiran yang perlu ada adalah rumah lihat. Rumah, nama jalan, postcode, nama bandar dan nama negeri. Okey, betul. Nama rumah, itu dia. Nama jalan, postcode, nama bandar dan nama negeri. Okey, saya tulis sekarang. Kak Nisa pun kena ingat juga. Kan? Lepas ni Kak Nisa nak buat surat kan? Betul, nak tulis surat kat sahabat pena. Baik, seterusnya ialah tarikh. Tarikh ini penting. Dalam sejarah juga tarikh itu penting. Kerana menjadi bukti bila surat itu ditulis, bila surat itu dikeluarkan. Baik, cikgu. Kerana surat ini juga merupakan salah satu daripada sumber sejarah, Nisa. Betul. Sumber pertama lagi, kan? Ingat, kita ada beberapa jenis dalam sumber pertama. Contoh, cikgu, hari ni tarikh saya tulislah 21 Mac saya tulis surat ni. Nanti mana tahu 10 tahun akan datang sahabat pena saya baca kembali dah jadi bahan sejarah surat saya. Betul, cikgu. Menjadi rujukan kepada orang lain juga nanti. Cikgu, sebelum saya nak mendapatkan idea dan kita berbincang dengan lebih lanjut apa yang kita nak tulis dalam surat kepada sahabat pena kita ni, jom kita berehat dahulu. Adik-adik di rumah pun boleh ambil pen dan kertas untuk sama-sama melakukan aktiviti. Kita jumpa selepas ini. Bagaimanakah berlakunya pembunuhan J.W.W. Birch? Pembunuhan J.W.W. Birch dihujani dengan keris dan lembing ketika sedang mandi di rumah rakit yang beratap dan berdinding nipah. Masih bersama kami teras di Didik TV KPM. Tadi kita tengah tulis surat. Cikgu, apa lagi yang nak kena ada dalam surat tak rasmi ni, cikgu? Okey, baiklah. Antara butiran lain yang perlu ada ialah kata menghadap, kata panggilan hormatlah saudara atau saudari, ayahanda, kekanda kan. Dan seterusnya isi kandungan surat tu ataupun idea. Dan perenggan akhir ialah penutup. Seterusnya, Nisa dan adik-adik di rumah, kita ada pengakuan pengirim dan tanda tangan. Dan harus diingat, tanda tangan dan pengakuan pengirim ni perlu ada di bahagian kanan. Berbanding dengan surat kiriman rasmi. Baik, masa kita break tadi, saya rasa ada murid cikgu yang dah siap menulis surat. Saya tengok rajin mereka tulis surat mereka. Saya pun dah tulis surat saya, cikgu. Jap-jap saya sign. Salam sayang. Okey, salam sayang untuk siapa kan? Okey, baik murid cikgu, siapa nak kongsikan surat kamu yang telah siap? Cikgu rasa Sofina boleh kongsikan pengalaman kamu pergi ke museum. Sofina, kita nak dengar apa isi kandung surat Sofina. Sofina? Ya, 48.00 Rawang Selangor. Kehadapan sahabatku Aminah yang kini berada di Perlis, semoga saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya sekeluarga juga dalam keadaan sihat.
Sofina, sayang, maaf ya tadi mula-mula Kak Nisa tak dengar daripada awal. Boleh adik Sofina kongsikan daripada awal tak, ulang kembali? Boleh ya? Terima kasih. Kehadapan sahabatku Aminah yang kini berada di Perlis. Semoga saudari berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya sekeluarga juga dalam keadaan sihat. Saudari, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya pergi melawat Muzium Sarawak pada cuti persekolahan yang lalu. Banyak maklumat saya dapat tentang negeri Sarawak, terutamanya tentang pahlawan kebanggaan negeri ini iaitu Rentap. Untuk pengetahuan saudari, nama sebenar Rentap ialah Libau Anak Dinkan. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Nangas Kerang, Sarawak. Beliau juga dikatakan sebagai seorang yang gagah berani sehingga digeruni oleh pihak penjajah. Pahlawan Rentap ini memang menjadi kebanggaan negeri Sarawak. Beliau berani menentang pemerintahan Brooke. Saya ada terbaca sebab Rentang menentang Brooke ialah Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Banyak peristiwa pertempuran yang berlaku antara Rentap dan James Brooke. Saya kagum dengan semangat dan keberanian Rentap James Brooke di Sarawak. Saya rasa kita pun kena berani dan bersemangat seperti Rentap untuk jaga tanah air kita supaya tidak dijajah lagi. Begitulah cerita tentang Rentap yang saya dapat daripada Muzium Sarawak. Sehingga di sini dahulu surat saya untuk kali ini. Jika ada kesempatan, saya akan menulis lagi. Sekian, terima kasih. Sahabatmu Sofina. Terima kasih Sofina. Okey, saya pun nak masukkanlah surat saya dalam sampul. Saya nak kirimlah pada sahabat panel saya sebab saya nak kongsikan mengenai pahlawan di negeri saya, negeri Pahang, iaitu tadi Datuk Bahaman. Okey, sangat menarik. Baiklah, tahniah Sofina. Isi surat yang sangat bagus ya. Sofina sangat bersemangat bila dia berkongsi dengan rakan dia tentang Rentap yang dia tahu di Muzium Sarawak. Baiklah, murid-murid cikgu di talian, cikgu nak tanya. Kita dah belajar tentang Rentap, kita dah belajar tentang Datuk Bahaman. Ya, hari ini kita tahu tentang sebab penentangan dan peristiwa yang telah tercetus akibat kebangkitan mereka bagi menentang penjajahan. Dan apakah iktibar yang kamu peroleh daripada pelajaran kita hari ini? Apakah kepentingan untuk kita sama-sama mempertahankan kedaulatan negara? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak cuba, cikgu. Okey, Afan, silakan. Kita perlu menjaga negara kita supaya tidak dijajah lagi. Dan juga kita mesti ada semangat patriotik terhadap negara. Okey, kita harus sentiasa berwaspada dengan musuh yang nyata dan tidak nyata, ya. Betul. Dan bersyukur dengan apa yang kita hadapi, yang kita kecapi pada hari ini. Mungkin ada seorang lagi yang nak kongsikan tak, cikgu? Ada lagi tak yang nak kongsikan? Okey, siapa lagi? Saya, cikgu. Okey, Auni. Kita perlu menghargai jasa pahlawan dan pejuang yang dah berusaha membebaskan negara kita dari penjajah, cikgu. Betul, terima kasih. Perlu menghargai jasa pejuang yang telah berusaha membebaskan kita daripada cengkaman penjajah. Ya, daripada apa yang kita belajar ni, cikgu, dapat banyak iktibar dan kita lebih menghargai apa yang kita ada zaman sekarang, kan, cikgu? Betul. Kalau tidak ada perjuangan, pertempuran yang berlaku di zaman-zaman dahulu, saya tidak rasa kita akan kecapi apa yang kita rasa sekarang ni, kan, cikgu, kan? Maklumlah dulu-dulu kita dijajah, kita ditindas. Jadi bangkitnya pejuang-pejuang yang kita belajar pada hari ini untuk mendapatkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Saya seronoklah topik pada hari ini, cikgu. Ya, apa agaknya kesimpulan secara keseluruhan yang cikgu boleh kongsikan selain daripada apa yang adik-adik kita dah sebutkan tadi? Silakan, cikgu. Baiklah, kalau kita lihat ya perjuangan tokoh pahlawan kita pada zaman dulu adalah bersifat setempat. Tetapi mereka inilah antara golongan yang terawal yang sedar bahawa tanah air kita telah ditindas oleh penjajah. Maka kita perlu kagum, bangga dengan semangat berani mereka untuk menentang penjajahan. Walaupun mungkin peralatan senjata yang digunakan itu berbeza. Betul. Ya? Tetapi kita tidak boleh lupa juga, Nisa, dengan pejuang kemerdekaan. Betul. Sebenarnya, Nisa, banyak pihak yang berjuang untuk kita sama-sama mencapai kemerdekaan. Ya? Dan selepas kita merdeka pula, negara masih lagi dicabar kedaulatannya dengan pelbagai peristiwa
seperti ancaman komunis. Dan kita sangat bertuah Nisa kerana kita ada pasukan keselamatan yang sentiasa bersiap siaga, berani menghadapi cabaran demi memastikan keamanan dan kedaulatan tanah air kita terkawal. Dan kita ada Tentera Darat Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia. Baiklah, mereka ini jugalah merupakan pasukan keselamatan yang sehingga kini masih lagi terus berjuang untuk keamanan kita. Dan jika dilihat seperti situasi sekarang, kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Mereka jugalah antara barisan hadapan yang sentiasa bersedia, bertungkus lumus, bekerja di bawah panas terik mentari untuk memastikan rakyat sentiasa mematuhi SOP, mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi, kan kita, murid-murid di talian, murid-murid di rumah, kita sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, yang cinta akan negara, kita perlulah sentiasa berterima kasih kepada mereka, berasa kagum dengan semangat mereka dan kita seterusnya perlu terus menyokong mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka bagi memastikan kita rakyat Malaysia sentiasa berada dalam keadaan terkawal, aman dan sentosa. Ya, Cikgu, saya setuju dan diharapkan yang di rumah atau sesiapa saja sedang menonton sama-sama, orang kata apa, take note. Betul-betul okay, ambil tahu, ambil kisah. Lebih-lebih lagi Cikgu ada sebut tadi, kita sekarang tengah pandemik. Kita jaga diri kita, jaga orang sekeliling kita, patuh SOP yang telah ditetapkan agar kita sama-sama dapat memutuskan rangkaian pembulian Cikgu. Rangkaian COVID-19. Jadi adik-adik nanti di sekolah jangan lupa tahu jarak sosial, pelitup muka, cuci tangan dan juga sanitasi tangan anda apabila perlu. Diharapkan yang di rumah sama-sama mengingatkan sesama adik-beradik, rakan-rakan, ahli keluarga dan semualah sesiapa yang sedang menonton. Baiklah Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hasfalila daripada SK Bukit Sentosa Rawang. Terima kasih kepada adik-adik kita semua. Okey setakat ini? Semua okey, bagi thumbs up. Ya, Kak Nisa ingin berterima kasih sangat-sangat kepada adik-adik kita kerana mereka sungguh aktif, sangat mengambil bahagian di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kak Nisa sampai terdiam, terkedu tengok adik-adik kita. Wah, begitu aktif, dah ulang kaji, dapat jawab dengan baik dan diharapkan rakan-rakan yang lain pun mengambil pengajaran. Saya nanti dekat sekolah nak macam ni juga. Dekat sekolah saya pun nak jawab cikgu. Yang penting kita betul-betul ambil peluang ini untuk belajar dan ulang kaji. Nanti kembali ke sekolah bila cikgu tanya, saya dah tahu dah, saya tengok dekat Didik TV kan. Ini yang bestnya. Baiklah, adik-adik semua dah bersedia ke esok nak kembali ke sekolah ni? Esok nak sekolah hari Isnin. Okey, semua okey? Dah. Suka je. Tapi nanti jumpa kawan-kawan, jangan lupa tahu semua jaga jarak sosial. Berapa meter adik-adik jarak sosial kita? 1 meter sekurang-kurangnya. Tak apalah adik-adik, buat masa ni mungkin tak dapat nak bermain dekat-dekat lagi, nak beraktiviti. Yang penting kita jaga keselamatan diri kita ya. Betul ya? Angguk-angguk. Kita suruh mereka setuju. Maklumlah zaman sekarang ni banyak kekangan yang kita hadapi adik kerana pandemik di sekolah dan sebagainya. Yang penting ikut peraturan yang telah ditetapkan dan diharapkan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu bangkit berjuang penjajah ditentang dapat memberi pengajaran dan pembelajaran seperti yang dikongsikan oleh adik-adik kita cikgu. Saya pun rasa selepas ni lebih bersemangat balik rumah. Nak baca buku, nak baca di laman sesawang, nak tengok dokumentari dan sebagainya untuk mendapatkan input. Baiklah, terima kasih kepada semua yang menonton teras di Didik TV selama 1 jam ini. Kita akan tinggalkan anda semua dengan video khas di mana kita nak berkongsi mengenai tip untuk berjaya dan bahagia cikgu oleh Dr. Jamilah Ahmad. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai adik-adik. Lambai. Bye. Rahsia berjaya dan bahagia. Adakah anda berjaya dan bahagia? Ada orang berjaya tetapi tidak merasa bahagia. Ada juga orang yang tidak berjaya tapi sentiasa merasa cukup dan bahagia. Bagaimanakah untuk memiliki kedua-duanya, berjaya dan bahagia? Seseorang itu perlulah memiliki ilmu, kemahiran dan habit-habit tertentu yang efektif untuk menjadikan mereka berjaya dan bahagia.
Setiap kejayaan tidak hadir begitu saja, tapi perlulah diiringi dengan usaha, doa dan tawakal. Amalan-amalan tertentu perlulah dijadikan habit supaya kejayaan yang diingini tercapai, dan ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan penuh keyakinan. Kebahagiaan bukan sahaja dimiliki dari segi material, rezeki melimpah ruah, harta benda, kemewahan, darjat dan gelaran yang disanjung atau anak-anak yang ramai dan berpendidikan tinggi. Kebahagiaan itu lahir daripada dalaman insan yang mempunyai jasmani, emosi, rohani, intelektual yang tinggi, beserta dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mereka bahagia sentiasa berusaha untuk melakukan sesuatu dengan yakin dan sepenuh hati. Sentiasa menjaga hubungan sesama manusia di samping mencari keredaan ilahi. Kita ibarat magnet yang menarik apa sahaja yang kita fikirkan. Kita perlu berfikiran positif dan sentiasa bersangka baik kepada manusia. Didik TV KPM